Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Kamaidi. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay guys, untuk video kali ni aku just nak buat kerja sikit. So kita akan sembang-sembang santai je untuk video ni. Video ni aku saja je record borak-borak santai. Okay, apa topik yang kita nak borakkan hari ni? Macam podcast pula kan. Tak adalah macam podcast pun. Kita sembang pasal Apple kan ada buat keluarkan satu Apple Silicon sekarang yang hangat lah diperkatakan di YouTube sekarang ni. Sangat-sangat banyak lah yang dah review pasal Apple Silicon ni M1 tu. Kalau korang tak pernah tahu lagi pasal Apple Silicon ni, korang boleh je Google dekat YouTube dan korang boleh tengok Apple ada launching satu produk sekarang ni. Dia dah menggunakan Apple Silicon lah. Okay, Apple Silicon tu macam processor je sebenarnya, tapi Apple dah keluarkan dia punya sendirilah, dia punya processor sendiri. Tapi berdasarkan apa yang aku tahu, Apple masih lagi lah bekerjasama dengan Intel, okay, untuk develop M1 ni, M1 chip tu kan. So processor tu kita panggil M1 lah, chip M1 tu. Apa yang hangat sekarang ni, boleh dikatakan macam M1 tu sangat powerful lah sebenarnya. Sebab Apple ni boleh dikatakan cerdik jugalah dia ni. Dia keluarkan M1 ni, dia tak keluarkan lagi untuk MacBook Pro yang 16 inci yang ada chip M1 tu. Dia keluarkan pada MacBook Air dengan MacBook Pro yang 13 inci biasa, yang basic lah biasanya. Kita memang ramailah tak beli yang 13 inci tu sebab spek dia low kan. Tapi this time Apple dia guna game lain sikit. Fotografer ataupun videografer dulu memang tak pernah fikirlah untuk ambil MacBook Air ni kan. Sebab MacBook Air ni memang sesuai untuk kerja-kerja office je ataupun kerja-kerja macam Word, Excel, itu je sebelum ni lah. Tapi kali ni Apple keluarkan M1 chip tu dalam MacBook Air dengan MacBook Pro 13 inci. Rata-rata lah YouTubers sebab barang ni dah ada dekat panggil US semua, dia dah keluar kan. Cuma dekat Malaysia masih lagi belum lah. So kita takkan dapat lah review-review daripada Malaysia punya YouTubers yang dah try Apple Silicon ni, M1 punya chip tu macam mana. Tapi aku ada Google lah dan tengok YouTubers overseas yang dah review M1 chip ni. Memang boleh dikatakan memang the best lah sebenarnya untuk sistem MacBook Air dengan panggil overload kerja dia macam tu. So sangat, bagi aku sangat berbaloi lah. Kalau korang tengok MacBook Air ni yang menggunakan Apple Silicon ni, M1 chip tu, sebenarnya kalau kita tahu MacBook Air ni memang tak ada kipas lah. Tapi agak muskil lah kan untuk MacBook Air buat kerja-kerja editing macam guna software Final Cut Pro ataupun guna Adobe Premiere. And then untuk kali ni memang totally different lah. Untuk MacBook Air kita boleh guna software-software tu. Dan kalau korang guna software tu pun untuk buat editing video sangat-sangat smooth sebenarnya. Itu apa yang aku tengok lah, apa yang aku review, beberapa review daripada YouTubers overseas. Sangat terkejut lah sebenarnya. Okay, satu lagi untuk chip M1 ni, sebenarnya dia dah built-in RAM dengan dekat situ dah 8 core kata silap aku. 8 core punya processor dalam M1 chip tu. Dalam chip yang kecil tu dah 8 core dan dah ada RAM dan dah ada graphic card sekali. So dia dah includekan semua dalam satu chip. And then MacBook Air tu tidak memerlukan kipas. Kau tahu lah MacBook Air mana pakai kipas tau. Lain lah kalau kau pakai MacBook Pro 13 inci tu maybe ada kipas lah lebih.
lebih selamat lah untuk korang buat editing punya kerja kan. Tapi untuk MacBook Air, kita cerita pasal MacBook Air ni, biasa yang kita anggap MacBook Air tu hanya untuk dokumen, Excel, Word, itu je. Tapi kali ni dia dah bertukar arah. Okay, game plan Apple dah lain. Dia nak bagi semua orang mampu milik untuk beli Apple punya device. Nampak tak kenapa dia buat macam tu? Sebab dengan harga kalau tak silap aku 3,000 lebih lah macam tu, 3,000 something MacBook Air, harga dia kalau tak salah aku bawah pada 4,000 lah. Tapi kau boleh dapat satu sistem yang sangat-sangat powerful lah untuk edit video 4K, dan untuk edit video 1080 memang tak ada masalah. Untuk HD memang dia render smoothly lah. Tapi untuk 4K tu, kalau korang boleh tengok dekat YouTubers yang review, overseas punya review, memang almost nak setaraf lah dengan MacBook Pro 16 inci yang sekarang punya. Bukan MacBook Pro 13 inci yang 2020 tau, tapi yang MacBook Pro 16 inci yang i7 macam tu. So kalau dalam benchmark dia tu, dia ketinggalan tu tak jauh lah. Tapi memanglah dia ketinggalan, macam laju lagi MacBook Pro 16 inci. Tapi korang kena assume that price dia memang lowest lagi kalau nak bandingkan MacBook Pro 16 inci yang i7 tu. Kalau korang tengok MacBook Pro 16 inci i7 dah 7,000 ke 8,000 macam tu. Tapi untuk M1 chip ni korang boleh dapat dengan harga below than 4,000. Below than 4,000 korang boleh run 4K punya video, korang dah boleh run Final Cut, korang dah boleh run Premiere macam tu. Walaupun maybe lah ada a bit lag sikit, taklah lag sangat, tapi adalah macam slower sikit sebab korang dia punya chip tu 8GB. Tapi untuk buat kerja tu dah boleh dah, so tak ada masalah. Okay, dia memang nice lah sebenarnya. Itu je aku nak cakap. Memang aku agak teruja juga tengok macam aku rasa macam wow juga benda tu kan. Dia keluar tu macam hebat jugalah Apple ni. Tiba-tiba dia ura-ura macam M1 punya chip semua, sekali dia keluar memang boom ke babom macam tu. Okay, so itulah yang aku rasa kan. Apple ni korang kena tahu macam ni lah. Apple biasanya kita ada dengar macam Hackintosh apa semua tu kan. Memanglah kalau Apple atas kertas lah, macam atas kertas spek apa semua tu, memang kita akan rasa macam Apple ni macam tak worth it lah. Maksudnya macam mahal, tapi spek dia macam ni je. Kalau nak bandingkan kalau buat Windows ke apa, aku bukan nak bias Windows atau apa. Sekarang ni pun aku pakai Windows sebab aku tak mampu nak beli Apple lah. Aku pakai Windows kan. Tapi aku tak ada nak bias mana-mana. Tapi korang kena tengok one side tu. Apple ni pendapat aku lah, ini pendapat aku jangan salah faham pendapat aku, Apple memang kalau atas kertas dia macam dia ni macam spek ni biasa-biasa je. Macam takkanlah harga 10,000 contohlah MacBook Pro yang 16 inci yang i9 apa semua tu yang harga 12,000, tapi korang boleh dapatkan yang harga 12,000 tu. Kalau PC tu memang lagi pun kebabom lah, lagi cepat gila. Tapi tu tahu lagi laju lah, boleh katakan macam tu lah kan. Tapi untuk dia dengan harga macam tu je bagi kan. Maksud aku kat sini, atas kertas dia macam tu, macam dia nampak macam low profile, macam kurang hebat. Tapi dari segi performance dia boleh maintain tau. Itu yang penting. Aku cerita kat kau, dia boleh maintain. Performance dia tak pernah drop. Dia macam kalau kau beli macam ni hari ni, 2-3 tahun lagi macam tu je. Dia memang tak ada drop. Macam tu. Dia punya, macam mana nak cakap dengan orang, dia punya sistem tu memang hebat lagi. Sistem hebat lagi. Bukan aku cerita sistem hebat, tapi macam mana nak cakap dengan orang term apa yang paling mudah nak cakap, walaupun atas kertas macam tu, still lagi orang beli dia sebab dia punya
kestabilan dia bila korang guna software. Lagi macam bila korang buat editing ke apa semua, dia run smooth, dia tak ada macam tiba-tiba hang ke, tiba-tiba shutdown ke. Dia jarang sangat berlaku lah kalau benda-benda macam tu. Okay, Apple ni memang jarang sekali lah. Jarang lah, kecuali korang pakai yang software pirate lah. Macam tu lah, software yang crack-crack tu, aku rasa maybe lah korang akan dapat lah macam tu kan. Tapi jujur-jujurnya Apple ni produk yang macam tu. Okay, kalau tak dia takkan sustain lah sampai sekarang. Sama lah sekarang, kalau korang tengok dia keluarkan M1 chip. Aku back balik pada topik M1 chip tadi, Apple Silicon tu. Dia keluarkan M1 chip tu, kalau ikutkan dengan dia punya spek atas kertas tu biasa je. Dia tak hebat pun. Tapi spek biasa dia tu bukan sama dengan spek dekat kau pakai dekat Windows. Macam tu lah. Okay, dia memang beza. Walaupun contohlah aku cakap orang, dia ni pakai i5 juga Apple ni, tapi yang ni Windows pakai i5 juga dan spek yang sama, tapi experience ni berbeza. Macam tu experience. Yes, aku nak cakap macam tu lah. Bila korang guna Apple tu, korang akan tahu apa bezanya Apple dengan Windows. Okay, sebab sekarang aku dah cuba dua-dua. Sekarang ni aku buat workstation aku pakai PC. Sebab firstly aku memang target nak ambil MacBook Pro, tapi aku rasa macam aku tak mampu untuk dapatkan MacBook Pro yang 16 inci yang high end tu, yang dalam harga dalam 12,000 macam tu. Aku rasa macam aku nak keluarkan duit sekutu 12,000 tu sangat banyak bagi aku lah. Tapi bagi orang-orang yang ada duit, yang masuk sebulan 100,000, 2 bulan 200,000, setakat 12,000 tu apalah sangat, ciput je kan. Janganlah bandingkan tu. Ini bagi aku lah, ini aku punya kewangan lah kan. Aku tak mampu, so tu aku pergi kepada PC. So aku harap PC ni boleh tahan lah lagi setahun ataupun 2 tahun macam tu. Sebab aku beli MacBook Pro 16 inci tu, macam tu. Sejujurnya aku dah, macam aku cakap video-video sebelum ni, aku dah lama tak guna Windows, and then ni aku baru guna Windows balik. So agak tergegau jugalah macam tu. Aku sembang apa sebenarnya? Macam tu lah. Okay, so apa lagi? Kita nak sembang topik apa lagi hari ni bersama? Okay, kita cerita lagi lah pasal Apple lah. Apple kenapa ramai orang beli brand Apple? Okay, sekali lagi kita tanya kenapa Apple? Kenapa korang decide untuk beli Apple? Apa yang istimewanya Apple daripada Windows ataupun tak kisahlah brand phone sekalipun, macam Samsung ke, Oppo ke, Lenovo ke kan. Kenapa korang decide nak beli Apple juga? Branding dia sangat kuat lah. Bagi aku, satu, branding dia memang sangat kuat, dan dia ada follower yang tegar, orang panggil. And then satu lagi, korang jangan ingat Samsung tak ada keluarkan phone yang harganya dalam 5,000, 6,000. Okay, kalau korang tengok Samsung ke Huawei ke, dia ada keluarkan handphone yang harga macam tu, harga Yahudi juga. Tapi kita tak tahu ada orang beli ke tak. Maybe orang-orang bukan biasa-biasalah yang beli phone tu. Sebab bagi aku orang yang beli tu memang gila babi kaya lah. Sebab dia tak pergi kepada iPhone, dia pergi kepada Samsung. Macam tu lah, dia ada keunikan lain lah. Tapi kita cerita pasal iPhone tadi, Apple ke iPhone ke MacBook Pro ke iMac ke, macam aku cakap tadi lah, dia punya efisiensi tu macam satu lagi, bila kau pakai brand Apple ni, automatically orang akan nampak kau as a professional. That one lah, itu yang paling ketara lah sebenarnya. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Kenapa aku cakap kalau kau pakai brand Apple, maksudnya macam kau pakai iPhone 12 12 Mac Pro ataupun MacBook Pro ataupun iMac Pro kan. Kenapa aku cakap klien akan nampak kau as a professional? Sebab itu adalah brand Apple. Branding Apple built for professional. Macam tu lah. Dia create untuk for
professional. Klik untuk professional punya orang. So itulah yang melambangkan Apple tu gah. Okay, macam sekarang lah aku boleh ceritakan kau kan, macam dekat office aku ni, aku ada sekarang workstation aku PC. Okay, PC ni costing aku almost dalam 5,000. So aku boleh je kalau aku nak ambil MacBook Pro yang low end sikit lah. Maksudnya bukan yang 16 inci, tapi aku ambil yang bawah sikit, i5 macam tu. Tapi aku tak nak. Aku tak nak, maybe aku rasa macam aku tak puas kalau aku ambil i5. Sebab previously pun aku pakai i5. So aku rasa macam maybe aku tak kepuas untuk dapat i5 tu. So kalau aku nak beli, yang 16 inci, yang i9 punya. So another level lah. Okay, tapi sekarang ni costing untuk aku dapatkan iMac, sama ada iMac yang 2017 ataupun 2018, 2019, aku dah boleh dah untuk ambil kan, untuk aku replacekan aku punya workstation ni dengan iMac ke ataupun MacBook Pro ke. Yang isu sekarang ni, orang akan nampak kau as a PC yang macam ni, yang kau dalam 5,000 macam ni, as a PC only. Okay, oh itu PC je. Okay, klien akan nampak kau pakai PC macam tu. Kau faham tak? Kau faham tak maksud aku? Maksudnya tu PC je lah, PC. Sedangkan dia tak tahu costing PC tu almost dalam, ada orang PC sampai ada 9,000, 10,000. Tapi bila dia nampak casing macam tu, dia tak ada logo Apple, dia just a PC only, PC sahaja. Dia bukannya logo Apple yang kena gigit tu. Dia tak nampak, wow, Eddie dah beli Apple lah, macam tu lah maksudnya. Dia tak nampak kau professional. Kau nampak macam okay, PC, tak ada apa. Dia masuk macam, tengok orang tengok macam PC je. PC je, as biasa, macam harga mungkin dalam 1,000 lebih, 2,000 ataupun 1,500 macam tu. PC untuk buat kerja, untuk buat dokumen, macam tu lah. Okay, faham tak? So mindset dia tu kat situ. So itulah kuatnya Apple tanam dalam kepala kita semua yang produk dia ni untuk professional user only. Kau faham tak kat situ? Dia dah tanamkan kita daripada bertahun-tahun, dia tanam, bertahun-tahun dia iklankan yang dia punya produk adalah professional. Okay, that's why lah semua orang pakai Apple. Semua ramai yang pakai Apple. Macam tu lah. Sebab dia dah tanam benda tu dah lama dah. So kita punya mindset pun dah semua sekata dah, semua yang baru lahir ke sekarang pun akan tengok Apple as a professional user, professional brand, macam tu. Okay, tapi walaupun dia tanam benda tu as a professional user, very expensive, dengan barang yang berkualiti, tapi dia come out dengan produk yang berkualiti lah. So apa yang kita boleh tengok sekarang kan, kita punya orang panggil jalan hidup lah, korang dalam bisnes ke apa kan. Gadget tu, macam aku cakap, gadget tak penting, tapi kualiti tu korang kena power lah. Marketing kena power, quality pun kena power. So macam Apple sekarang ni, dia quality dia memang the best lah. Dia bagi yang terbaik, semua yang terbaik, servis terbaik, built-in punya design pun terbaik. Memang minimalis, sangat trend apa semua, macam tu lah. Dia bukan iklan je dia bagus tapi dia tak bagus pun, macam tu. Tapi sekarang ni dia iklan dia bagus dan orang pun cakap dia bagus, macam tu. Itulah Apple. Okay, okay guys, aku rasa sesi sembang-sembang santai kita sampai sini saja. Tu je lah untuk aku sembang hari ni. Aku tak tahu aku merapu apa. Aku just macam record je and then aku sembang je sambil-sambil aku buat kerja. Sebenarnya aku nak buat konten, macam aku nak test light sebenarnya, tapi aku tak tahu light ni okay ke tak. Aku just macam try and error je, a few angles. Sebelum ni aku macam facing kan kamera aku menghadap PC aku, tapi kali ni aku buat side punya view pula. Walaupun macam studio aku ni kat belakang ni macam ada
Saya sikit kot macam tu. Aku tak tahu lah korang nampak ke tak. Okay, jangan lupa subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Dan satu lagi, kalau korang ada apa-apa topik yang untuk aku cover ataupun apa yang korang rasa korang nak tahu daripada aku, korang boleh je komen dekat aku punya video. Mana-mana video je korang je cakap boleh tak cover pasal ni ataupun tentang ni, macam mana nak buat macam ni. So aku akan cuba buat tutorial ataupun study untuk korang. Okay, untuk konten-konten lah. Okay, bye, see ya, Assalamualaikum.